مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Semalam rukun khutbah. Hari ini kita akan bahas dua. Yang pertama, fardu Jumaat. Yang kedua nanti sunat hay'ah pada hari Jumaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha salasatun. Jadi kewajipan dalam solat Jumaat ni dia ada tiga. Ada yang ulama mengatakan menamakan dengan fardu Jumaat, ada yang menamakan syarat Jumaat. Ahaduha wasaniha. Yang pertama dan yang kedua. Di nombor satu, nombor dua. Khutbatani, dua khutbah. Jadi kewajipan Jumaat tu yang pertama dan yang kedua adalah kena ada dua khutbah. Yang mana pada khutbah itu yakumu al-khatibu fihima wa yajlisu bainahuma. Jadi dalam dua khutbah itu disyaratkan untuk pada dua khutbah itu khatib ni dia duduk di antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Ni syarat. Kemudian sedikit penjelasan daripada Al-Imam Al-Mutawalli. Beliau mengatakan biqadrati tu'ma'ninati baina sajdataini. Berapa lama duduknya khatib ketika waktu di antara dua khutbah itu. Imam Al-Mutawalli mengatakan dengan seukuran sekadar masa tu'ma'ninah antara dua sujud. Faham tak? Duduk antara dua sujud tu berapa lama kan? Lebih kurang macam tu. Kemudian beliau mengatakan lagi, walau ajaza 'anil qiyami wa khataba qa'idan aw muttaji'an sahha wa jaza al-iqtida' bihi. Kalau khatib tu dia ni ajiz ni dia tak mampu. Kalau khatib tu tak mampu nak berdiri, kan? Dia tak mampu berdiri, maka dia khutbah dalam keadaan duduk ataupun tidur baring ni, bukan tidur baring, tidur miring, dada badan sebelah ni bawah. Maka sahha wa jaza al-iqtida' bihi. Kita boleh untuk ikut imam yang dia tak mampu untuk berdiri, dia khutbah dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan tidur baring. Kemudian beliau mengatakan lagi, walau ma'al jahli bihalihi. Walaupun kita tak tahu keadaan imam tu macam mana kat depan. Dia tak tahu dia duduk ke, dia berdiri ke, sebab masjid tu terlalu besar. Kalau pernah pergi mana-mana perhimpunan ataupun pernah sembahyang dekat Masjidil Haram, awak kemungkinan besar tak dapat nampak imam tu. Melainkan kalau ada projektor. Ataupun sembahyang dekat masjid yang 2 tingkat. 2 tingkat awak duduk kat belakang, tak nampak. Maka beliau mengatakan lagi, wa haitsu khataba qa'idan fassala baina khutbataini bisaktatin la bitajin. Kalau imam tu dia khutbah dalam keadaan duduk, maka pemisah antara khutbah pertama tu dan khutbah kedua tu dengan apa? Kalau berdiri kan dengan duduk. Dah kalau duduk nak pisah macam mana? Beliau mengatakan bisaktatin, iaitu dengan diam. Diam seukuran duduk antara dua duduk di antara dua sujud tadi tu. Faham? Tumakninah tu.
Bukan dia duduk, nanti dia pisahkan dengan berbaring. Nanti tengok, kenapa tiba-tiba imam ni dia berbaring? Kemudian yang ketiga, an-tusalliya rak'ataini fi jama'atin. Sembahyang Jumaat 2 rakaat. 3 syarat tu. 2 khutbah, 1 solat. Yang ketiga, solat. Wasalisu an tusalliya rak'ataini fi jama'atin tan'aqidu bihimul jum'ah. Wa yushtaratu wuku'u hadhihi shalah ba'dal khutbataini bi khilafi salatil 'id fa innaha qabla al-khutbatain. Kalau solat Jumaat ni, dia syarat dia solat dia tu lepas khutbah. Berbeza bi khilafi salatil 'id. Berbeza dengan solat 'id, solat hari raya. Kalau solat hari raya fa innaha qabla al-khutbataini. Kalau solat sunat hari raya, dia solat sebelum khutbah. Jadi solat dulu baru khutbah. Kalau sembahyang Jumaat, khutbah dulu baru solat. Kemudian wahai'atuha, masuk pembahasan yang berikutnya, sunat haiat hari Jumaat. Sunat-sunat hari Jumaat. Yang pertama, wahai'atuha arba'u khisalin. Kat dalam kitab ni, ulama ni mengatakan bahawa sini sunat haiat hari Jumaat ni, sunat Jumaat ni ada 4. Dia ringkaskan ada 4. Ada banyak sebenarnya. Cuma ni yang ada kaitan dengan nak solat Jumaat. Yang pertama, al-ghuslu mandi. Untuk siapakah disunatkan mandi ini? Liman yuridu huduraha min zakarin aw unsa hurran aw abdan. Min zakarin aw unsa hurrin aw abdin mukimin aw musafirin. Siapa saja. Kalau nak pergi sembahyang Jumaat, disunatkan untuk mandi Jumaat. Siapa tak pernah solat mandi sunat Jumaat ni? Nazmi pernah? Pernah niat mandi untuk sunat Jumaat. Beza niat mandi sunat Jumaat dengan niat mandi wajib lain. Kemudian, bilakah waktu yang dibolehkan? Yang apa kalau kita mandi kat situ dia dikira sunat Jumaat tu. Mandi sunat Jumaat tu. Wa waktu wasliha minal fajri tsani. Tak subuh, fajar yang kedua. Jadi fajar ni dia ada 2, fajar kazib dengan fajar sodik. Selepas terbitnya fajar sodik tu, subuh tu, kita dah boleh niat untuk mandi sunat Jumaat. Mandi pagi Jumaat tu kan, nak datang office tu, boleh dah niat mandi sunat Jumaat. Tetapi watakribuhu min zihabihi afdal. Mandi pada masa nak pergi sembahyang Jumaat, itu lebih utama. Faham? Sebab sahabat dulu, mereka nak pergi sembahyang Jumaat ni, bawa obor. Faham tak? Tanya sikit ni, lama tak bertanya. Mi, apa Mi maksud? Sahabat dia kalau pergi sembahyang Jumaat ni, dia pergi bawa obor. Macam mana, Ustaz? Apa maksud dia? Pergi bawa pokok. Bawa obor. Ha? Bawa obor. Obor.
Masuk dari segi macam mana tu Ustaz? Maksud dia apakah maksud dia kalau sahabat ni dalam hadis tu mengatakan bahawasanya sahabat kalau dia pergi sembahyang Jumaat ni bawa obor. Tahu Ustaz. Tak tahu. Ada yang tahu? Apa tadi sedap kat gelak? Tasnim apa? Pendekar. Tak tahu Ustaz. Tak tahu kan? Ada tak? Ada yang tahu? Tak tahu tak? Apa nak tanya tahu lah. Nabil lah, Nabil. Kan tahu? Tak tahu? Tak tahu Ustaz. Jadi maksud dia, pada sahabat dulu, kalau dia pergi sembahyang Jumaat ni pagi-pagi. Pergi masjid tu pagi-pagi. Bukan macam kita. Azan nak pergi. Baru azan pertama, tak azan kedua lagi. Macam tu, faham? Bezanya kita dengan para sahabat tu. Sahabat pergi bawa obor. Kalau kita kata buat obor nak pergi perang ke? Bukan. Sebab gelap. Tak nampak jalan. Dia bukan ada TMB macam sekarang. Lagi-lagi kalau sekarang ada kereta, ada lampu. Lampu apa? Lampu Myvi ke lampu Beza yang terang. Dulu sahabat ni pergi bawa obor pagi-pagi nak pergi sembahyang Jumaat. Sebab nak apa? Nakkan dapatkan unta tu. Kita pernah tak seumur hidup kita dapat unta? Dapat telur ayam. Asyik-asyik datang, khutbah dah habis lah. Datang-datang, dia kalau imam dah naik dekat mimbar tu, dah dapat telur ayam lah tu. Faham? Jadi, usaha untuk datang awal. Sembahyang Jumaat tu dia ada fadilah khusus. Malaikat duduk depan pintu. Masjid tengok siapa datang. Bukan disuruh scan QR. Tengok siapa datang dulu. Dah register belum? Tak register lah, duduk tepi dulu. Kemudian yang nombor 2, sunat pada hari Jumaat. Di sini ulama ni mengatakan tanziful jasadi. Bersihkan badan. Rincinya beliau ini, terlalu rinci beliau menulis kitab ni, beliau sampai menerangkan macam ni. Macam apakah contoh tanziful jasadi itu, membersihkan badan itu, iaitu biizalati rihil karih. Menghilangkan bau yang tidak sedap. Rihil karih ni bau bau yang tak sedap lah. Menghilangkan bau yang tidak sedap. Seperti contoh, beliau mengatakan kasonanin. Seperti bau ketiak. Siapa suka bau ketiak, dia tak normal. Maka beliau mengatakan wa yata'ata ma yuziluhu min martakin. Maka sunnah untuk mengusahakan sesuatu yang dapat menghilangkannya. Seperti menggunakan tawas ataupun sebagainya. Kemudian yang nombor 3, lubsus siyabil baidi, memakai pakaian yang berwarna putih. Fa innaha afdalus siyab, kerana sesungguhnya baju putih ini adalah baju yang terbaik, warna yang terbaik. Kita tengok, kita nak masuk ke alam berikutnya tu, kain kafan ada ke color macam baju kurung, warna-warni? Tak ada, warna putih. Kita tengok baju formal pun baju putih. Sebab dia baju yang paling bagus, Nabi kata. Yang nombor 4, sunat yang nombor 4 yang terakhir, akhdhuz zufr, memotong kuku. Kerana ada hikmah di sebalik potong kuku ni, banyak penyakit-penyakit yang dapat
banyak penyakit-penyakit yang dapat dihindarkan. Kemudian beliau terangkan lagi panjang lebar, intola kalau kuku tu panjang. Kan? Potong kuku kalau kuku tu panjang. Kalau tak ada kuku, nak potong apa lagi? Begitu juga wasya'ru, rambut. Kan? Kalau rambut tu dah panjang, disunatkan untuk potong. Kemudian beliau syarahkan lagi, fayuntifu ibtohu. Yang ini terlalu detail beliau bagi tahu. Potong kuku, lepas tu potong rambut. Kemudian fayuntifu ibtohu, mencabut bulu ketiak. Kemudian wa yuqassu syaribuhu, memotong misai. Kemudian wa yahliku anatahu, mencukur bulu ari-ari. Nampak ulama dulu dia punya detail bagi tahu. Kalau kuku tu potong. Kalau bulu ketiak tu cabut. Kalau misai tu gunting. Kalau bulu ari-ari tu cukur. Nampak tak? Detailnya ulama dulu tu mementingkan kebersihan tu. Mementingkan kebersihan tu sampai kan beliau bagi tahu cara dia. Beliau tak kata wa yahliku ibtahu, mencukur bulu ketiak. Sebab bulu ketiak dia bukan cukur, cabut. Kalau cukur, saya tak ada pengalaman. Kemudian gelap pula Kemudian dua tip. Kemudian tatoyub yang terusnya, tatoyub memakai wangi-wangian bi ahsanama wujida minhu. Pakai banyak wangi yang paling wangi yang awak ada. Berapa harga minyak wangi tu? 100 ke? 1000 ke? Titik tu RM30 ke? Saya pernah try minyak wangi yang paling mahal. Apa benda tak nama dia? Saya tak ingat lah. Ada seorang syekh orang Yaman tu dia bagi kat saya. Dia kata, hadza mal kathir. Dia kata, mahal ni. Saya letak lah. Titik dia bagi. Seminggu dia punya bau. Kasturi je rasa. Tak ingat kasturi ke apa lah. Tapi memang lama bau dia. Bi ahsani ma wujida minhu. Pakai wangi-wangian yang paling wangi. Ini untuk lelaki lah. Jangan pula nanti yang perempuan tu masuk office saya tak boleh nak bernafas nanti. Kalau perempuan dia nak pakai, kalau tata cara wanita untuk minyak wangi ni, kalau lelaki ni yang paling tajam. Kalau perempuan ni yang paling lembut. Faham? Maksudnya jangan sampai minyak wangi kalau yang perempuan ni menyebabkan orang terfitnah oleh minyak wangi dia. Pernah tak ada pengalaman bawa motor, tak pun bawa kereta, buka cermin, motor tu 1 kilo tapi bau lagi minyak wangi dia. Minyak je wangi, orang tak adalah ni sangat. Kadang lalu biasa je. Betul tak Mi? Faham? Ada soalan ke tadi? Misal je janggut tak ada. Janggut tak disunahkan untuk potong, cuma disunahkan untuk rapi. Faham? Tu bagi lelaki lah. Kalau perempuan janggut cukup lah. Pernah Ustaz, jumpa tak? Ada setengah orang cakap tak boleh buang janggut. Tak boleh buang. Tak kan? Ada setengah orang cakap lah yang mana yang skor simpan tu. Dia cakap macam mana wajib ada janggut. I tak tahu. Janggut ni adalah apa nama dia? Sunnah yang awak boleh, bukan awak, yang orang lelaki ni dia boleh bawa 24 jam. Dia sunat potong dia tu 1 genggam. Jangan kurang daripada 1 genggam. Tetapi kita yang ada janggut, kita jangan mensalahkan orang yang cukur janggut.
orang yang cukur janggut jangan menyalahkan orang yang tak cukur janggut. Masalah janggut ni dah lama dah. Khilaf dia tu dah habis dah. Cuma orang-orang saja nak menaikkan isu. Dia tak adalah, dia bukan sesuatu benda yang asal. Dia hanya furuk sahaja. Dia bukan masalah akidah. Kalau akidah dia tak boleh ada kompromi. Memang ada sebahagian ulama mengatakan bahawasanya macam contoh mazhab Maliki mazhab Hanafi tu haram potong janggut, cukur janggut. Sebab tu kalau tengok orang-orang yang bermazhab Hanafi, orang Pakistan, mereka janggut tebal-tebal dengan baka dia lagi. Betul. Tapi kalau tengok ulama-ulama Syafi'i, tengok ulama-ulama Syafi'i, contoh Ustaz Abu Somad ataupun Ustaz mana-mana lah yang mereka tu berpegang pada Syafi'i, tengok pendapat mereka yang mengikuti pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh memotong lihyah. Tetapi tak sampai ada banyak pendapat. Dalam bab janggut tu banyak. Ada satu kitab. Kalau nak tahu, nantilah.